إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أنت الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين Iyyaka na'budu akan dikau kami sembah pada ibadat kami daripada sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lainnya wa iyyaka na'budu dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami dan iman dan takut dan harap dan ikhlas ibadat bagi engkau dan pada membanyakkan zikir lidah dan hati dan perbuatan mata hati dan bersihkan dia dan berhadapannya dan rindungnya kepada engkau semata-mata kerana asal hati itu sangat bersih maka tutup akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia dan dusta dan jika kerja maksiat jadi titik hitam sampai tiada nampak suka yakni tiada datang fikiran kebajikan yang diibaratkan dengan walakin ta'mal qulubu tetapi buta mata hati itu maka tiada suatu amal yang boleh bersih balik malaikat zikir Allah dengan lidah dan hati atau hati sahaja sampai jadi bersih tertenggak Rauf alim dalamnya seperti yang jatuh pada setengah awliya. Iyyaka na'budu akan dikau kami sembah pada ibadat kami. Ibadat itu daripada sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lain-lainnya. Jadi selepas daripada Allah Ta'ala menyebutkan beberapa sifat bagi zatnya, bagi dirinya dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan Alhamdulillahi Rabbil Alamina, Tuhan bagi sekalian alam, dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang amat murah, yang amat mengasihani. Lagi pulanya Tuhan Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari balasan, yang memiliki segala perkara pada hari kiamat. Maka apabila Allah Ta'ala sebutkan beberapa sifat yang ada pada dirinya, daripada sifat-sifat yang tersebut tadi, apabila didengar bahasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadikan sekalian alam,
semuanya sekalian alam ini makhluk dia, di bawah retahan dia kesemuanya, dan lagi pula dia tu amat mengasihani dan amat murah kepada hambanya, dan lagi pula dialah yang memiliki segala-galanya. Maka apabila kita dengar daripada yang demikian itu, apabila kita faham yang telah sebut, maka sepatutlah bagi kitanya beribadat kepada dia dan minta pertolongan dengan dia, dengan secara khusus, dengan secara tertentu. Lalu tu diikuti dengan kata iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, pada ibadat kami. Akan dikau maknanya akan dikau sahajalah, akan dikau jualah kami sembah. Kami sembah. Jadi maknanya iyyaka na'budu, kalau tilik kepada kaedah ilmu nahwunya ialah iyyaka ialah maf'ulun bi bagi na'budu. Iyyaka maf'ulun bih bagi na'budu, asal susunan cakapannya beribadat kami akan dikau. Beribadat kami akan dikau. Asalnya na'buduka, beribadat oleh kami akan dikau. Itu saja. Sama juga iyyaka na'budu, maknanya asalnya nasta'inuka. Asalnya begitu. Tetapi dalam kaedah bahasa Arabnya disebutkan akan maf'ulun bih dahulu daripada fi'il ialah na'budu. Mana akan dikau, disebut akan dikau dahulu daripada ibadat na'budu. Itu memberi faedah akan mana menentu. Itu memberi faedah akan mana menentu akan ibadat kita kepada Allah dan menafikan ibadat kita daripada yang lain. Dengan maknanya kami ibadat kepada Allah saja, kami tidak ibadat kepada yang lain daripada Allah. Itu kami ibadat kepada Allah sahaja, kami tidak ibadat kepada yang lain daripada Allah. Kita faham daripada katanya iyyaka, sebut akan dikau dulu belum pada kata na'budu. Mana kami akan dikau jualah, akan dikau sajalah kami beribadat. Dengan maknanya kami tidak ibadat kepada yang lain daripada engkau sama sekali, hanya ibadat kami tertentu bagi engkau ya Allah. Maknanya begitu. Kemudian ibadat itu apa dia ibadat? Daripada sembahyang itu nak menyatakan ibadat. Ibadat itu terdiri daripada sembahyang, daripada dan puasa dan zakat dan haji dan lain-lainnya. Lain daripada itu pun dikatakan ibadat juga. Jadi ibadat kita kerana Allah Ta'ala, kita ibadat akan Allah kerana Allah. Tidak kerana lain, tak ibadat kepada akan yang lain daripada Allah, tidak kerana lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jenis ibadat itu satu jenis amalan kita, terkandung di dalam kataan ibadat tu beberapa macam-macam bagai ibadat lah, yang maklumnya daripada sembahyang, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji dan lain-lain lagi daripada bagai-bagai ibadat, daripada i'tikaf, daripada sedekah, daripada tolong menolong sama kita, di antaranya silaturrahim, semuanya dikatakan ibadat kesemuanya. Maka ibadat kita itu ditentu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa iyyaka nasta'inu, dan akan dikau, mana akan dikau jualah, akan dikau sajalah kami minta tolong. Kami minta tolong, kami minta tolong. Jadi maknanya kita tidak minta pertolongan daripada yang lain sama sekali. Kami minta pertolongan daripada engkau saja. Itu sama juga daripada katanya mendulu akan maf'ul bih data fi'il, memberi faedah akan mana menentukan pertolongan kita kepada Allah, tidak yang lain sama sekali.
Habis tu cuba kita perhati sikit pada perkataan dia. Dia katanya iyyaka na'budu, akan dikau kami ibadat. Bersembah kami, beribadat kami. Tetapi ibadat tu berbagai-bagai ibadat. Ibadat itu berbagai-bagai ibadat. Beribadat dengan cara mana-mana ibadat sekalipun. Maksudnya begitu. Beribadat dengan mana-mana cara ibadat sekalipun hanya kepada Allah Ta'ala saja. Begitu juga nasta'inu iyyaka nasta'inu, akan dikau juga kami minta tolong. Minta tolong pada apa dia? Maka itu tidak disebutkan juga. Hanya biarkan di atas jalan umum. Maknanya kita ibadat akan Allah. Kita minta tolong daripada Allah. Tapi kalau maka minta tolong pada kerjaan mana? Maksudnya pada segala kerjaan kita minta tolong daripada Allah Taala. Segala ibadat ibadat kita ibadat kepada Allah, walaupun mana-mana bagai ibadat sekalipun. Sebab tu dia katanya kami beribadat daripada sembahyang, daripada puasa, daripada haji, daripada zakat dan lain-lain lagi. Dan pertolongan, minta pertolongan pun minta pertolongan daripada Allah pada segala perkara. Pada segala perkara. Maka itulah dikatakan mana hasar, mana menentu yang ada di dalam perkataannya. Habis tu dua-dua perkataan ini Allah Ta'ala mulaikan bab ibadat belum pada minta tolong. Dan dia katanya iyyaka na'budu, selepas tu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tak katanya iyyaka nasta'in dulu wa iyyaka na'budu? Kenapa tak kata begitu? Didulukan iyyaka na'budu dan diikuti dengan kata iyyaka nasta'in. Maka dia yang sepatutnya begitu. Dengan sebab kita ni apabila kita apabila kita nak minta tolong pada apa-apa kerjaan, pada mana-mana hajat kita daripada seorang, mestilah kita kena baik dengan dia dulu. Mestilah kita kena baik dengan dia dulu. Misalnya kita katanya nak minta tolong dengan seorang manusia, dengan seorang, maka tak boleh kita nak minta tolong daripada dia, melainkan terdulu kita kenal dia. Maka semata-mata kenal tu belum tentu kita nak tergamuk minta tolong daripada dia. Kita kena buat baik dengan dia dulu, kena berkhidmat pada dia dulu, kena berjaksa dengan dia dulu, barulah boleh kita minta tolong dengan dia. Maka munasabahnya kita untuk nak menunaikan permintaan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kena membanyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita membanyakkan akan ibadat kita kepada Allah, tidaklah ibadat kita kepada yang lain, maka senanglah apabila kita nak minta tolong daripada Allah pada mana-mana hajat, pada mana-mana kerjaan kita. Dengan sebab kita dah rapat dengan dia, dah kenal dia, kita pun dah jadi ahli bagi dia, senanglah untuk kita nak minta pertolong. Lalu tu disebutkan na'budu, belum pada nasta'in. Sepatutnya kena ibadat dulu ke dia, barulah kita boleh minta tolong daripada dia, mengikut adatnya. Kemudian dia katanya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong. Minta tolong atas mana? Atas tauhid kami. Jadi kita minta tolong supaya Allah Ta'ala menolongkan kita, supaya ada sifat, ada tauhid daripada kita, dan iman, dan takut, dan harap, dan ikhlas bagi engkau. Jadi semuanya perkara yang kita minta tolong daripada Allah Ta'ala. Sebab kata tadinya kita minta tolong daripada Allah Ta'ala pada segala pekerjaan.
Maka segala pekerjaan tu setengah daripadanya minta tolong daripada Allah Ta'ala untuk mengadakan tauhid di hati kita, untuk mengadakan iman di hati kita, untuk terasa takut di hati kita, dan terasa ada harapan daripada Allah Ta'ala untuk nak dapat rahmat. Dan juga minta tolong daripada Allah Ta'ala supaya ada sifat ikhlas di dalam hati kita apabila kita ibadat kepada Dia. Dan juga kita minta tolong daripada Allah Ta'ala pada membanyakkan zikir. Membanyakkan zikir. Zikir itu zikir lidah dan hati. Membanyakkan zikir, zikir lidah dan hati. Zikir dengan lidah atau zikir dengan hati. Zikir dengan lidah maknanya kita sebutkan Allah. Zikir dengan hati maknanya kita ingat kepada Allah. Sebab zikru pada bahasa Arabnya, kalau zikrul lisani makna sebut. Kalau zikrul qalbi maknanya ingat hati. Ingat di dalam hati, ingat kepada Allah, hadir hati kita kepada Allah. Dan perbuka mata hati. Dan juga kita minta tolong daripada Allah Ta'ala pada untuk Allah Ta'ala itu membukakan mata hati kita dan bersihkan dia akan mata hati dan berhadapan dan rindung mata hati kepada engkau semata-mata. Dan minta tolong juga daripada Allah Ta'ala supaya mata hati kita menuju kepada Allah semata-mata, tidak teringat kepada yang lain. Kenapa begitu? Kerana asal hati itu sangat bersih. Kerana hati kita manusia, asal kejadian hati kita tu semenjak daripada lahir, hati kita dalam keadaan bersih. Mata hati kita dalam keadaan bersih, maka menutupkan dia oleh debu percakapan yang sia-sia dan dusta. Dan jika kerja maka menutupkan dia akan hati oleh debu cakapan sia-sia dan dusta. Jadi apa hati kita yang asal dijadikan dalam keadaan bersih, suci, bersih, tetapi apabila seorang itu banyak bercakap dengan cakapan sia-sia, banyak cakap dusta, maka menyebabkan hati itu ditutup oleh debu-debu yang hasil daripada cakapan. Jadi hati dia tu terlindung, jadi kotor, jadi cemar. Dan jika kerja maksiat, apabila seorang itu kerjakan maksiat, jadi titik hitam. Maknanya apabila seorang itu mengerjakan maksiat, maka jadi ada di hati dia tu titik hitam-hitam seperti tahi lalat di hati dia. Maka sekali mengerja maksiat satu titik, banyak-banyak kali maksiat, maka hati dia tu penuh dengan titik-titik hitam, jadi hitam hati dia. Tidak bercahayalah hati dia sampai tiada nampak sampai tiada tempat suka. Apa maknanya? Yakni tiada datang fikiran kebajikan sampai dia tu tidak ada fikiran untuk nak buat kebajikan. Apabila kelamaan dia buat maksiat, satu kali maksiat jadi satu hitam dalam hati dia, satu titik hitam. Dua kali maksiat, dua kali titik hitam, banyak-banyak kali buat maksiat tu sehingga katanya hati dia tu penuh dengan hitam. Apabila dipenuhkan dengan hitam itu, maka tak datanglah dalam fikiran dia, dalam hati dia tu untuk nak buat amal kebajikan, untuk nak buat amal ibadat. Yang diibarat dengan walakin ta'mal qulub. Apa dia? Jadi hitam hati dia ke semua tu, diibaratkan dengan kata dan tetapi buta mata hati itu. Jadi hitam mata hati, jadi buta mata hati. Kebajikan tak nampak, tak ada terfikir, tak ada terasa ingin nak buat. Maka tiada suatu amalan yang lebih bersih balik, tidak ada amalan yang boleh menyucikan hati, jadi balik suci
Jadi suci kembali jadi suci melainkan zikrillah dengan lidah dan dengan hati, atau dengan hati saja. Untuk amalan untuk nak menyucikan hati kita, nak kembali kepada asas mula jadi ialah hati kita bersih, maka cara kita nak bersihkan hati kita dengan banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu zikir dengan hati saja atau zikir dengan lidah dan hati. Mulut kata, hati ingat. Mulut kata, hati ingat. Itu zikir dengan lidah dan dengan hati. Atau zikir dalam hati saja. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut tak kata pun tak apa juga. Sampai jadi bersih. Sampai jadi bersih. Banyak-banyak kita berzikir, maka hati kita pun jadi bersih balik. Jadi maknanya untuk nak menyucikan hati kita tu, boleh kita menyuci dengan cara banyakkan zikir. Zikir tu berbagai-bagai zikir. Daripada tahlil, daripada tahmid, daripada tasbih, daripada selawat kepada Nabi pun zikir juga. Membaca Quran pun, itu pun zikir juga. Banyaklah beberapa bagai zikir, bukan sekadar subhanallah la ilaha illallah saja. Kita mengucap la ilaha illallah itu pun zikir. Kita mengucap tasbih itu pun zikir. Kita mengucap takbir pun kita berzikir. Kita baca selawat kepada Nabi pun zikir. Kita baca Quran pun maknanya kita berzikir juga. Maka zikir itulah boleh membersihkan hati. Sampai jadi bersih, tertegak, rauf, alim di dalamnya. Sehingga tegaklah oleh nama Allah Ta'ala Ar-Rauf, Alim di dalam hati. Seperti yang jatuh pada setengah awliya. Perkara itu yang berlaku pada awliya. Pendek katanya, di sini panjang dia sebutnya masalah kita minta tolong daripada Allah Ta'ala pada boleh menzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab zikir itu boleh membersihkan hati daripada kekotoran. Kekotoran itu jadi daripada banyak maksiat, jadi daripada maksiat atau artinya membanyakkan perbuatan yang sia-sia, seperti cakapan sia-sia pun boleh mencemarkan, mengkotorkan hati. Maka apabila jadi cemar tu maka apabila hati dia tu sangat kotor, maka tak lama kalau tidak menyuci, maka tak berapa lama hati dia tu akan jadi buta, tak nampak dah jalan nak dapat jadi kebaikan. Maka mesti kena bersih dengan zikir-zikir. Itu. Maka yang sebut tadi tu apa dia, samilan daripada atas jalan samilan daripada katanya kita minta tolong daripada Allah Taala pada segala-gala perkara. Habis tu kita kembali kepada pada ayat katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu, sekali lagi iyyaka na'budu pada maknanya kita menentukan akan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada yang lain. Maknanya kita ibadat kepada Allah saja, tak ibadat kepada yang lain. Maka bagai ibadat yang paling besarnya ialah ibadat ibadat hati. Ibadat yang paling besarnya ialah ibadat hati kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriktikad Allah satu, itulah ialah ibadat yang paling besar sekalinya. Ibadat yang paling besar ialah beriktikad bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Dan lain-lain lagi lah daripada ibadat sembahyang, daripada ibadat puasa. Pendek katanya di sini tak kiralah mana-mana ibadat, kita ibadat kepada Allah, tak ibadat kepada yang lain. Dan yang keduanya iyyaka nasta'inu, maknanya kita minta tolong daripada Allah Taala pada segala kerjaan. Tak kiralah kerjaan tu maksudlah bagai kerjaan jadi ibadat. Kerjaan itu ialah kerjaan ibadat, seperti dia kata tauhid, seperti beriman pun ibadat juga, takut, harap, ikhlas, bersih, zikir, sembahyang apa semuanya itu kerjaan ibadat. Dan kerjaan lain-lain lagi pun kita tak minta tolong melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itulah.
Kemudian katanya ihdinas siratal mustaqimah. Ihdinas siratal mustaqimah. Bertunjuk olehmu akan kami jalan yang betul, atau tambah akan kami, atau kekal akan kami jalan yang betul. Apa dia jalan yang betul? Agama Islam. Ihdinas siratal mustaqimah. Bertunjuk olehmu. Itu ihdina. 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 Bertunjuk oleh kamu, olehmu akan kami. Jalan yang betul. Jalan tu sirat. Betul ialah al-mustaqim. Dia sirat dengan sad. Nah, kita baca dengan sad. Tapi ada setengah qiraah tu dia baca dengan sin. Dia baca dengan sin. Baca dengan sin itulah mengikut asal lurahnya. Mengikut asal lurahnya. Sebab asalnya dengan sin. Kalau kita buka dalam lurahnya yang makna jalan tu dengan sin. Sirat. Nah, kalau kita buka dalam lurah, asal makna jalan tu dengan sin. Tetapi ditukarkan sin jadi sad. Ditukar akan sin jadi sad. Supaya munasabah dengan ta. Supaya munasabah dengan ta ialah haraf itbaq. Haraf itbaq mana makhraj dia tu jadi tebal, maka munasabah dengan ta tu ialah sad. Maka sad pun haraf itbaq juga. Sebab tu dalam lurahnya ditukar daripada asalnya sin kepada sad. Maka qiraah kebanyakan qura'nya, qari-qari je bacanya, baca ihdinas sirata. Qiraah hafaz kita baca dengan sad. Ihdinas sirata. Tetapi qiraah kumpul dia baca dengan sin. Ihdinas sirat. Itu mengikut asal lurah. Sebab asal sirat si dengan sin. Tetapi dengan sebab di belakang tu ta haraf itbaq, maka dalam lurahnya ditukar jadi sad. Al-mustaqim maknanya yang betul. Betul tu makna yang lurus. Tidak belok ke sana, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Itu maknanya lurus. Betul. Bertunjuk olehmu akan kami jalan yang betul. Itu satu makna. Itu satu makna bagi ihdinas siratal mustaqim. Atau dikatakan maknanya begini, atau tambah akan kami, tambahkan akan kami. Tambah apa? Tambah menunjuk akan kami. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, atau kekalkan kami atas jalan yang betul. Jadi maksudnya maksudnya kita sekarang dah ada di dalam hidayat. Kita dah dapat hidayat. Apabila kita dah dapat hidayat, kita minta daripada Allah Ta'ala dengan kata ihdinas siratal mustaqim, kita minta apa? Minta tambah pada yang ada. Maknanya dah ada tapi minta nak banyak lagi. Dah ada tapi minta juga. Minta bukan kerana tak ada. Kita minta nak hidayat, bukan minta tu kerana tak ada. Bukan minta tu untuk nak tambah atas yang sudah ada. Untuk nak membanyakkan, untuk nak mengkuatkan. Itu maknanya tambah akan kami, tambah hidayat akan kami. Yang mana engkau dah hidayat pada kami, maka minta tambah lagi. Minta tambah lagi sehingga dapat cemerlang pada bab hidayat.
Artinya makna yang ketiga, makna kekalkan kami atas jalan yang betul. Engkau dah hidayatkan kami, maka minta engkau mengekalkan kami di atas hidayat pada jalan yang betul. Jangan bawa pergi ke jalan yang lain. Itu tiga makna. Bertunjuk olehmu akan kami, tu mana ihdina, bertunjuk olehmu akan kami. Tunjuk tu maknanya menyata, menyata, menghidayat, artinya membimbing, macam-macam lah makna hidayat. Nah, mana menunjuk, boleh kata menunjuk, seperti katanya fahadainahu, fahadainahun najdain. Ada juga makna begitu. Ada mana menunjuk, ada mana pimpin, bawa dia berjalan bawa kita berjalan kepada jalan yang betul. Ada juga mana gitu. Sebabnya setengah ulama dia katanya hidayah di sini ada beberapa peringkat, ada beberapa bagai. Nah, satunya ibadat itu ada sebut dalam tafsir Baydawi, dia katanya hidayat itu berbagai-bagai hidayat. Satunya setengah daripada bagai hidayatnya ialah Allah Ta'ala capuk di dalam hati kekuatan dapat berfikir dengan segala makhluk Allah Ta'ala untuk nak dapat hidayat. Allah Ta'ala mencapukkan kekuatan di dalam hati seorang. Seperti kekuatan akal, kekuatan fikiran, dan dengan kekuatan akal dan fikiran itulah dia boleh memikir, tengok kepada makhluk Allah Ta'ala, boleh memikir, membawa kepada beriktikad dengan Allah ada, Allah kuasa, Allah Tuhan yang satu hingga seterusnya. Dan setengah daripada bagai hidayatnya ialah Allah Ta'ala mendirikan dalil pada seorang. Allah Ta'ala bagi nampak kepada dianya akan dalil yang membezakan di antara yang palsu dan yang sebenar. Itu maknanya hidayat juga. Allah Ta'ala menunjuk kepada dia juga, mana Allah Ta'ala bagi nampak pada dia itu salah, ini betul. Dengan kita tengoknya orang kita walaupun ilmu tak begitu banyak sangat, tapi dia nampak. Nah, jalan i'tikad begini betul, i'tikad begitu salah. Sekarang tu ilmunya banyak tapi dia tak nampak. Dia nampak katanya Tuhan mesti berjisim, Tuhan mesti berkaki, bertangan, itunya nampak dia. Tapi kita, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, Allah Ta'ala bagi nampak dalil kepada kita bahasanya i'tikad Tuhan berkaki, bertangan, Tuhan duduk, Tuhan naik ke langit, turun daripada langit, itu i'tikad yang salah. Itu setengah daripada bagai hidayat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mana Allah Ta'ala bagi nampak dalil kepada katanya, kepada kita bahasanya i'tikad seperti kata Tuhan ada kaki, ada tangan, Tuhan naik ke langit, turun daripada ke bumi. Itu adalah i'tikad yang salah. I'tikad yang betulnya Tuhan Maha Suci daripada anggota-anggota, Tuhan tidak bertempat, tidak boleh kata naik dan turun dan sebagainya. Maka mana dalil? Mustahil dalilnya begini-begini. Itu setengah daripada bagai hidayat. Allah Ta'ala mendirikan dalil pada seorang sehingga dia nampak apa yang salah, apa yang betul. Dia pilih ambil yang betul, tinggal yang salah. Itu setengah daripada bagai hidayat. Dan juga setengah daripada bagai hidayatnya ialah Allah Ta'ala mengutuskan rasul-rasul kepada manusia untuk mendakwahkan, untuk memimpinkan manusia kepada jalan yang betul. Itu setengah daripada cara menghidayat oleh Allah Ta'ala, cara menunjuk oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya. Dan setengah daripadanya Allah Ta'ala membukakan dalam hatinya akan beberapa rusia-rusia sehingga dia dapat tahu beberapa perkara yang baik. Itulah beberapa perkara yang panggil katanya hidayat. Cara Allah Ta'ala menghidayat kepada seorang tu dengan beberapa bagai-bagai hidayat. Kita cuba tengok pada masa kita, pada masa mana-mana sekalipun orang tu belajar banyak, belajar ilmu tu banyak, tetapi dalam fikiran dia tu dia bawa pegangan yang salah, i'tikad yang salah.
Kita orang yang belajar tak begitu banyak, tapi kita tahu itu salah. I'tikad macam katanya Tuhan ada kaki, ada muka, ada mata, ada apa, salah. Walaupun itu menunjuk katanya Tuhan beri nampak kepada kita, Tuhan menunjuk pada kita bahawa itu salah, yang ninya betul. Itulah, itu itu bagai-bagai hidayah. Maka yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta beri hidayat kepada kita, dan menambahkan hidayat kepada kita, dan tetapkan kita di dalam hidayat, pada jalan yang betul. Dikehendaki jalan yang betul ialah agama Islam. Dan dikehendaki jalan yang betul ialah agama Islam. Dikehendaki jalan yang betul ialah jalan agama Islam. Sebab di sini jalan yang betul maksudnya agama Islam. Mana agama Islam ialah jalan yang betul. Sebab jalan yang betul tu maknanya bukan katanya betul straight gitu, tak kena patah kiri, tak kena patah kanan, bukan maksudnya begitu. Dia jalan ini maksudnya jalan yang boleh membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau jalan yang boleh membawakan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya jalan nak pergi kepada Allah, jalan ni satu ya. Jalan yang nak membawakan kita sampai kepada Allah Ta'ala, jalan ini satu ya, ialah agama Islam. Maknanya kalau jalan yang lain daripada jalan agama Islam, maka bukan jalan yang betul. Maknanya apabila kita berjalan pada jalan yang bukan jalan agama Islam, mana tak sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab salah ambil jalan. Salah ambil jalan. Nak pergi kepada satu tempat, mesti kena ambil jalan yang boleh membawa kepada sampai ke dia. Jangan kita ambil lain seperti kita nak pergi ke airport masalah. Mesti kita kena ikut jalan dia. Mesti kena ikut jalan dia. Jangan kita salah ambil jalan, nanti tak sampai kepada tempat yang kita nak pergi. Nanti tak sampai kita kepada tempat yang kita menuju. Itulah. Maka agama Islam, maka kita dah maklum bahwasanya agama Islam terdiri daripada apa dia? Syahadah. Agama Islam terdiri daripada syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa? Sakutan dengan bab i'tikad. Itu bersangkutan dengan bab i'tikad. I'tikad bersangkutan dengan Allah, bersangkutan dengan Rasul dan segala sam'iyat, lain-lain lagi. Bab syurga, neraka, apa semuanya. Maka setengah daripada Islamnya ialah syahadah, dan setengah pada Islamnya sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu dia. Maka sembahyang ialah agama Islam. Puasa ialah setengah daripada agama Islam. Zakat, haji pun setengah daripada agama Islam. Apa dia? Syahadatu alla ilaha illallah, menyaksi i'tikad dengan Allah Ta'ala, itu setengah daripada agama Islam. Maka agama Islam tu ialah ibarat daripada amalan, perbuatan kita. Maknanya, maksudnya sirat ialah agama Islam. Sirat, jalan yang betul, maksudnya agama Islam. Agama Islam tu apa dia? Daripada rukun-rukun Islam yang kita maklum itu. Maknanya maksudnya menunjukkan kita akan beberapa perbuatan yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya. Minta Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita, bimbingkan kita, menyata kepada kita, bagi nampak kepada kita akan amalan-amalan yang betul, tak salah, yang boleh membawakan kita, yang boleh menyampaikan kita kepada matlamat kita, ialah boleh sampai kepada Allah dan boleh dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dia tidak beragama dengan agama Islam,
maka seolah katanya dia berjalan pada jalan yang tak betul. Mana tak sampai pada Allah. Gitulah. Itu maksudnya. Jadi maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang betul. Jalan yang betul apa dia? Agama Islam. Agama Islam. Agama Islam kenapa apa? Kenapa beberapa amalan-amalan yang kita dah buat. Yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita maklum yang terdiri daripada rukun-rukun Islam itu. Maka kita mengucap dua kalimah syahadah, dah mengucap dua kalimah syahadah, dah sembahyang, dah puasa, dah zakat, kita tunaikan sembahyang, puasa, zakat, haji, mana kita berada dalam agama Islam. Kita berada dalam agama Islam, itu maknanya kita dah ada pada jalan yang betul. Kita dah berjalan pada jalan yang betul. Apabila kita jalan yang betul, tak lama maka jalan yang betul inilah menyampaikan kita kepada matlamat kita, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya. Sebab sirat mana jalan, mana jalan, mana amalan kita, perbuatan i'tikad kita kena begini, barulah betul. Perbuatan semayang kita kena begini, barulah betul. Barulah sampai kepada maksud. Puasa kita kena caranya begini, barulah sampai kepada maksud. Zakat kita kena begini. Kita kena buat begitu, kena buat begini. Cara amalan itulah dikatakan jalan-jalan yang menyampai kita kepada kejayaan. Artinya kepada matlamat kitanya, tempat kita tujunya. Jangan salah ambil jalan. Jangan salah ambil jalan. Begitulah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka di sini nisbah i'rabnya badal pada siratal mustaqim. Mana dia, seolah katanya mana dia jalan yang betul. Jalan yang betul, walaupun kita dah tahu katanya jalan yang betul ialah agama Islam. Tetapi nak menyata dengan secara luasnya, dengan secara wakilnya ialah jalan yang betulnya ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan segala mereka yang telah engkau nikmat atas mereka itu. Jalan segala mereka yang jalan segala mereka, mana jalanan yang dijalan oleh segala mereka. Jalan segala mereka, mana jalan yang berjalan padanya oleh segala mereka, mana jalanan yang dijalankan oleh segala mereka-mereka yang telah engkau nikmatkan, yang telah engkau nikmat, yang telah engkau memberi nikmat. Yang telah engkau memberi nikmat atas mereka itu. Mana jalan bagi jalan yang betulnya ialah jalan yang sama dengan jalan yang engkau bagi kepada orang-orang yang telah dulunya. Mereka itu, mana dia mereka itu 4 firqah. 4 golongan. Mereka yang engkau beri nikmat tu ada semuanya 4 golongan. Mana dia? Daripada segala anbiya dan siddiqin dan syuhada dan salihin. Itu dia. Ini ambil daripada surah An-Nisa. Cuba buka dalam surah An-Nisa ayat 69. 69 Allah Taala ada sebut di sana faulaika ma'al ladzina an'am an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu di kandungan 4 tu ada sebut dalam surah An-Nisa ayat 69. Kita boleh buka tengok. 4 golongan ni ada sebut di dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 69.
faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi maknanya jalan yang betul ialah jalan yang dijalani oleh empat golongan ini. Jalan yang betul yang kita minta daripada Allah Ta'ala menambahkan, menetapkan tadi itu ialah jalan yang dijalani oleh oleh golongan yang empat ini. Maknanya golongan para nabi-nabi, termasuk jugalah rasul-rasul. Mana jalanan bagi rasul-rasul, jalanan bagi siddiqin, jalanan bagi syuhada, jalanan bagi orang-orang yang soleh. Semuanya agama Islam lah. Semuanya terkandung di bawah dengan kataan yang menghimpunnya ialah agama Islam. Sebab semuanya jalanan bagi segala nabi dan segala siddiqin dan syuhada dan salihin ialah jalanan bagi ialah agama Islam kesemuanya. Jadi maknanya kita minta daripada Allah Ta'ala menunjukkan kita, pimpinkan kita, bimbingkan kita, menyata kepada kita, bawalah kita kepada jalan yang betul. Jalan yang betul itu jalan yang dijalani oleh mereka yang tersebut sana. Maka mereka yang tersebut ialah mereka yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa dia? Nikmat hidayat. Yang mana engkau telah memberi nikmat kepada mereka, kepada golongan yang empat ini. Nikmat apa dia? Nikmat iman. Nikmat Islam, nikmat iman kepada mereka dan kuatkan, banyakkan nikmat kepada mereka. Jadi mintanya bawakan kita berjalan pada jalan yang sama dengan mereka itu. Maka anbiya, orang yang jadi nabi, anbiya itu maknanya orang-orang yang jadi nabi. Tetapi setengah daripada orang jadi nabi itu dilatih jadi rasul juga. Mana nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebut kata nabi melengkapi juga rasul. Ada setengah tu nabi saja, ada setengah tu nabi serta rasul, masuk ke semuanya. Dan siddiqin, siapa dia? Segala orang yang benar zahir dan batin pada Allah dan manusia. Siddiqin mana orang yang betul benar, zahir dia dan batin dia, pada Allah dan pada manusia. Mana siddiqin orang yang betul, orang yang benar, zahir dan zahir perbuatan dia, zahir tingkah laku dia macam mana, dalam hati dia pun begitulah. Zahir dia ibadat kepada Tuhan, maka batin dia bertuhan kepada zahir dia beribadat kepada Allah, batin dia pun bertuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semacam orang yang munafik, zahir dia ibadat kepada Allah tetapi dalam hati dia kufur dengan Allah. Begitu. Maka syuhada itu segala muslimin yang mati berperang kafir. Maklum, kerana berperang itu kerana meninggikan agama Islam. Dan salihin itu segala mereka yang tiada tinggal taat kepada Allah. Salihin, orang yang salih itu ialah orang yang sentiasa bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak deraka kepada Allah sama sekali. Dia orang yang soleh, maknanya orang yang tak deraka pada Allah, orang yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala, tak deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali. Dan tiada kerja maksiatnya. Maka jalan orang-orang itulah kita minta ditunjuk kepadanya. Jalan mereka inilah jalanan yang dijalani oleh mereka yang tersebutlah kita minta bagi ada pada kita, bagi tambah pada kita, bagi banyak pada kita, kekal bersama dengan kita. Dia kata maka jalan orang itulah, mana amalan, jalan mana amalan perbuatan daripada perbuatan amalan i'tiqad, perbuatan amalan zahir seperti sembahyang, puasa, zakat, dan segala adab-adab yang beradab dengan dia oleh mereka yang tersebut, i'tiqad yang di'tiqad oleh mereka itu, amalan ibadat dengan anggota zahir yang dibuat oleh mereka, minta Allah Ta'ala bagi juga kepada kita. Dengan sebab itu nikmat
Nah, Allah Ta'ala bagi kepada mereka boleh beribadat kepada Allah itu satu nikmat. Maka minta Allah Ta'ala bagi juga kepada kitanya. Habis itu dia katanya ghairil maghdubi alaihim, lain daripada jalan segala orang yang dimurka atas mereka itu Yahudi. Maknanya jalanan bagi mereka yang mana engkau telah memberi nikmat kepada mereka. Jalan itu, jalan siapa? Ialah jalan bagi mereka yang engkau telah memberi nikmat daripada Nabi dan Siddiqin dan Syuhada dan as-salihin. Ghairil maghdubi alaihim, tidak dimurkai atas mereka itu. Yani lain daripada jalan segala orang yang dimurka atas mereka itu. Mana janganlah bawa kita jatuh di dalam jalanan bagi orang yang dimurkai oleh Allah kepada mereka. Minta jauhkan kita jatuh di dalam apa dia? Jalanan bagi orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai oleh Allah itu siapa? Yahudi. Jadi Yahudi itu ialah masuk dalam kata al-maghdubi alaihim. Maksudnya ialah orang Yahudi. Ini ambil daripada ayat katanya man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi, dalam surah Maidah ayat 60. Waladdallin, dan lain jalan segala orang yang dalalah, sesat. Siapa dia? Nasrani. Ini dia sebut dalam surah Maidah juga dalam ayat 77. Qad dallu qablu wa adallu katsira. Yani lain daripada jalan Yahudi dan Nasrani. Lain daripada jalan Nasrani dan jalan Yahudi. Maknanya jalan yang betul ialah jalan yang dijalani oleh mereka yang empat tadi, bukan jalan yang dijalani oleh Yahudi dan Nasrani. Kita faham di situ bahwasanya jalan yang betul ialah agama Islam yang dijalani oleh mereka yang tersebut. Kalau itu agama Yahudi, agama Nasrani, bukan agama Islam. Agama Yahudi yang ada sekarang, yang ada pada masa Nabi Muhammad, agama Nasrani yang ada pada masa sekarang, yang ada pada masa Nabi Muhammad, bukanlah agama Islam, bukanlah jalanan yang betul. Sebab itulah kita minta jauh daripada kedua-dua jalan itu, jalan Yahudi dan jalan Nasrani. Sekali lagi, kata setengah ulama lain daripada jalan segala kafir. Maknanya bukan maksud dengan al-maghdubi alaihim, bukan dimaksud dengan orang Yahudi. Ad-dhalin pun bukan dimaksud dengan Nasrani. Maknanya kedua-dua itu dimaksudkan jalanan yang orang yang dimurkai, orang yang sesat ialah jalanan orang kafir dan jalanan orang munafik. Kemudian katanya maka Fatihah hingga waladhdallin itu maka Fatihah hingga waladhdallin itu. Kita akhir di situ dulu. Pada kata maka Fatihah hingga waladhdallin itu. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.